Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 12 akan buat pembentangan tentang pelajaran 12 sifat fizikal dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepasnya secara menyeluruh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizar Iskandar bin Azrun. Nombor majlis saya 070489. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang sifat khalqiyah Nabi, iaitu sifat semujadi yang ada pada Nabi. Jadi Allah memberikan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kesempurnaan akhlak, kecantikan bentuk, kekuatan akal, kesihatan pemahaman, kelancaran berbicara, kekuatan panca indera dan anggota tubuh, serta keseimbangan gerakan, serta kemuliaan nasab sehingga mencapai derajat kebesaran. Seterusnya adalah sifat khulqiyah, iaitu budi pekerti yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah adalah manusia yang sempurna dan mempunyai teladan yang mutlak. Rasulullah SAW selalu menunjukkan akhlak mulia dan akhlak yang mulia. Beliau mencapai tingkat kesempurnaan dan keseimbangan dalam hal tersebut, sehingga Allah Ta'ala memuji dengan firman-Nya, wa inna a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yang bermaksud, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Aisyah radhiyallahu anha berkata, akhlaknya adalah seperti Al-Quran. Hal ini membenarkan ucapan beliau, iaitu sesungguhnya Allah Ta'ala mengutusku untuk menyempurnakan akhlak yang mulia dan melengkapi kebaikan perbuatan. Itu sahaja itu saya. Seterusnya saya akan membincangkan tentang sifat-sifat fizikal yang terdapat pada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW ni adalah seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW adalah satu penciptaan yang Allah cipta yang paling sempurna dalam banyak-banyak ciptaan. Antara sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW ni ialah baginda mempunyai kulit yang berseri-seri, bercahaya, tampan dengan muka khas kata, dahi yang lebar dan kepala besar. Nabi Muhammad SAW ni juga mempunyai janggut yang penuh, dada yang bidang, serta perutnya dan perut dengan dada sekata, yang ni tak buncit lah. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW ni mempunyai lengan yang kuat, tapak tangan yang luas, kaki yang lebar. Seterusnya, baginda ni badannya adalah seimbang. Baginda mempunyai penampilan yang anggun, walaupun ketinggiannya tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jika Nabi Muhammad SAW ni duduk dekat orang tinggi, Nabi akan nampak sama tinggi dengan orang yang tinggi tu. Bila Nabi Muhammad SAW duduk dekat orang yang rendah, dia akan nampak dia tinggi sikit daripada orang yang rendah tu. Mana sekata. Seterusnya, bila Nabi Muhammad SAW ni tersenyum, wajahnya bercahaya bagaikan cahaya kilat. Dan apabila ia bercakap, ucapannya jelas dan bercahaya. Yang ni, bercahaya ni mungkin kita boleh maksudkan dengan kata-kata yang berhikmah. Maknanya Nabi cakap semua bermanfaat untuk kita. Seterusnya, Nabi ni mempunyai leher yang anggun, ini jenjang, berperut tidak buncit lah, perut Nabi perut baginda. Nabi SAW ni tidak kekar, tapi baginda mempunyai badan yang tegak dengan otot yang teguh. Ini Nabi Muhammad SAW ni dia tegak, tapi tak kekar sangat. Tapi kalau nak tengok tu memang fit lah. Bila Nabi Muhammad SAW ni berjalan, kita tahu seperti yang ada yang saya pernah dengar, Nabi Muhammad SAW ni berjalan seperti menuruni daripada tempat yang tinggi.
Seterusnya bila kita bercakap kan, contoh kalau kita cakap orang yang tak belakang, kita akan pandang sikit-sikit je. Tapi bila Nabi Muhammad SAW ni, ada orang nak cakap dengan dia, dia akan pusing badan dia fully pusing. Okay. Sekian daripada sini. Baiklah, seterusnya untuk menyambung perbincangan kita, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad bin Anwar, nombor matrik 070420. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan dengan lebih mendalam mengenai sifat khuluqiyah, iaitu budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Poin yang pertama ialah Nabi Muhammad SAW seorang yang mempunyai akhlak teladan yang mutlak. Yakni maksudnya teladan baginda ni ialah semua jadi. Teladan yang semua jadi itu maksudnya teladan hakiki manusia, itu baiklah kan. Seterusnya baginda ni sentiasa menzahirkan akhlak yang baik dan tingkah laku yang terpuji. Seterusnya saya akan menyambung perbincangan kita pada hari ini. Sebelum bergerak lebih lanjut, nama saya Ahmad bin Anwar, nombor matrik 070420. Baiklah, saya ingin menceritakan dengan lebih dalam lagi mengenai sifat-sifat khuluqiyah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad ini mempunyai sifat yang terpuji dan mutlak, iaitu sifat hakiki bagi setiap manusia. Sifat yang baiklah maksudnya. Dan Nabi Muhammad ni menzahirkan sifat terbaik dia ni kepada semua orang. Tak kira orang tu kafir ke, Islam ke, munafik ke, dia zahirkan secara sama rata. Baginda juga dikurniakan keamanan dan keberkatan, mempunyai segala kebaikan dalam kebaikan. Ini tidak mengherankan kerana Allah telah berfirman dalam sebuah ayat dalam surah An-Nisa ayat 113 yang bermaksud, dan dia mengajar kamu apa yang tidak kamu ketahui, dan kurnia Allah kepada kamu amat besar. Tidak pernah juga tercatat kesalahan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini kerana baginda merupakan seorang yang maksum, dan tidak pernah terucap daripada baginda kata-kata yang kasar. Dan dalam setiap sikap dan tindakan beliau, baginda tidak menunjukkan apa-apa selain kesabaran, walaupun menghadapi kejahilan orang yang tidak faham segala tentangnya. Seperti yang diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, baginda tidak pernah membalas dendam terhadap dirinya, tetapi sentiasa berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Contoh sikap baginda yang kita dapat ambil ialah ketika penaklukan kota Mekah. Baginda bertolak ansur, baginda dengan kaum musyrikin mengampuni mereka dengan kata, "Pergilah kamu semua, sebenarnya kamu akan bebas." Jelas ya kan? Terima kasih. Nama saya Muhammad Ridwan Naim bin Muhammad Azam, nombor matrik 070409. Saya akan menerangkan tentang sebahagian daripada penampilannya sallallahu alaihi wasallam. Biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan contoh dan penyaksian tentang perkaranya itu. Ulama telah berminat untuk menonjolkan keutamaan dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam untuk belajar dan menulis kerana kepentingannya yang khusus untuk Muslim. Mengetahui keutamaan-keutamaannya sallallahu alaihi wasallam ke atasnya adalah cara untuk mengisi hati dengan cinta kepadanya, dan itu adalah cara untuk menghormati hukumnya dan mengikuti petunjuk dan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kitab tertua yang ditulis tentang Rasulullah, Syama'il Muhammadiyah oleh Imam At-Tirmizi. Apa yang saya nak sampaikan ialah biografi Rasulullah SAW ni dapat jadikan contoh dalam kehidupan kita. Antara kelebihannya ialah biografi Rasulullah SAW ni lengkap daripada sebelum baginda lahir, ketika baginda lahir, ketika baginda menjadi rasul sehingga kewafatannya. Para ulama juga banyak menulis tentang biografi Rasulullah SAW supaya dapat jadikan contoh buat umat Islam, khususnya pada masa kini. Kita sibuk mencari idola, ikon, artis yang kita ataupun tokoh yang kita sendiri, tapi kita kena ingat sebagai seorang Muslim, idola sebenarnya kita ialah Nabi Muhammad SAW. Dan kitab Syama'il Muhammadiyah ni, kelebihan dia
apabila kita membaca kitab ni seperti kita mendengar sendiri daripada Rasulullah SAW. Kita dapat membayangkan bagaimana rupa fizikal Rasulullah SAW, ini khalaqiyah, dan bagaimana akhlak Nabi SAW khuluqiyah sewaktu baginda hidup. Okay. Seterusnya saya serahkan pada Mumtaz seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Irfan bin Mahdan, nombor matrik 071388. Saya akan membentangkan tentang makanan Rasulullah SAW. Daripada Anas bin Malik berkata, Nabi SAW tidak mempunyai makanan untuk makan malam seperti roti dan daging kecuali makan beramai-ramai. Seperti yang kita tahu, antara akhlak Nabi merupakan jikalau ada tetamu ataupun baginda menjadi tetamu, baginda akan makan dan tidak memilih makanan apa yang disediakan. Tidak kira tetamu itu miskin dan makanan yang disediakan itu sederhana. Seperti ada di dalam satu kisah di mana ada tukang jahit menjemput baginda untuk datang ke rumahnya. Lepas tu Nabi datang dan hidangan yang disediakan oleh tukang jahit tu ada 3 je, iaitu yang pertama ialah roti, yang kedua ialah labu, yang kedua ialah labu, yang ketiga ialah daging. Dan baginda memakan dekat rumah tukang jahit tu ialah roti dan labu. Dan sejak daripada itu sampai labu tu habis, lepas tu baginda cari lagi labu-labu tu dekat dalam pinggan. Sejak daripada tu yang mengikuti baginda semasa itu merupakan Anas bin Malik. Sejak daripada tu labu merupakan antara makanan kegemaran Anas bin Malik pada waktu tu. Yang kedua pula ialah dalam riwayat dari Sayyidatina Aisyah, keluarga Nabi Muhammad SAW tidak pernah kenyang dengan makanan yang berkhasiat sejak datangnya baginda ke Madinah, sehinggalah malam itu berturut-turut hingga baginda wafat. Kalau di dalam hadis lain dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Sayyidatina Aisyah turut berkata, sejak datangnya Nabi dan keluarganya ke Madinah dan sehinggalah baginda wafat, keluarga Nabi tidak pernah merasa kenyang, dari roti yang diperbuat daripada gandum, yang dapat mengenyangkan selama 3 hari berturut-turut. Kat sini dia nak menunjukkan bahawa hadis-hadis ni dia nak menunjukkan bahawa zuhud, betapa zuhudnya Nabi dekat dunia demi mencapai kebaikan dan keberkatan di kehidupan akhirat. Dia bukannya Nabi tidak mampu, bahkan Nabi lebih daripada itu. Nabi mampu. Itu saja. Yang seterusnya ialah kata Rasulullah SAW. Berkata Sayyidatina Aisyah tentang Nabi SAW, kata yang ditiduri oleh Rasulullah SAW hanyalah sentiasa disumbat dengan serat. Serat tu merupakan sabut daripada pelepah tamar. Ada satu kisah, dia ada diriwayatkan di dalam kitab Imam Tirmizi. Sayyidatina Aisyah pernah disoal, soalan dia, apakah alas tilam Rasulullah di rumahmu? Lepas tu Sayyidatina Aisyah jawab, alas tilam baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan kulit haiwan yang berisi dengan sabut pelepah tamar. Lepas tu turut disoal juga kepada Hafsah, iaitu salah satu isteri Nabi, dengan soalan yang sama, apakah alas tilam Rasulullah di rumahmu? Lepas tu Sayyidatina Aisyah jawab, alas tilam Rasulullah di rumahku ialah suatu hamparan yang diperbuat daripada kulit haiwan juga, tetapi ia dapat melipat menjadi 2. Lepas tu ada pada suatu malam tu Sayyidatina Aisyah tergerak hati untuk melipatkan hamparan tu kepada 4. Lepas tu baginda menyoalkan perkara tersebut kepada Sayyidatina kepada Hafsah, iaitu apakah yang kamu sediakan kepadaku pada malam tadi? Lepas tu Hafsah pun berkata lah, dia menyediakan alas tilam seperti biasa.
Cuma dia lipatkan hamparan tu kepada 4. Lepas tu baginda tidak menyukai perkara itu. Lepas tu dia cakap kembalikan, dia berkata kembalikan alas tilam itu seperti biasa. Kerana apa baginda berkata seperti itu? Kerana ia dapat memberi kenyamanan kepada Rasulullah ketika Rasulullah tidur, dan Rasulullah tidak suka perkara itu kerana antara kelakuan Rasulullah ialah bangun untuk solat pada waktu malam. Itu saja daripada saya. Saya Muhammad Irfan Dani bin Nawawi, menggunakan nama Matrix 071763. Hari ini saya ingin membentangkan tentang keberanian dan kerendahan hati Rasulullah SAW. Pada keberaniannya, pada suatu hari orang-orang Madinah berasa takut akan serangan musuh, tetapi Rasulullah merompak dan menunggang seekor kuda. Kuda itu milik Abu Talha. Kuda itu bernama Madu, dan Rasulullah menunggang kuda tersebut tanpa pelana. Pelana adalah tu iaitu alas di atas belakang kuda. Jadi Rasulullah menunggang kuda tersebut tanpa memakai pelana. Dan kemudian Rasulullah terus pergi ke arah suara musuh tersebut, pergi seorang-seorang. Dan orang-orang Madinah kat belakang tu dia baru nak ikut. Jadi ada jarak antara Rasulullah dengan penduduk Madinah ni jauh. Rasulullah pergi dulu seorang-seorang, lepas tu barulah penduduk Madinah ni ikut kat belakang dia. Lepas tu kuda yang ditunggang oleh Rasulullah tu, nama Madu tu, kuda itu berjalan sangatlah perlahan. Lepas tu bila penduduk Madinah tu ikut Rasulullah, penduduk Madinah tu tengok kuda yang ditunggang Rasulullah tu bergerak seperti laut air yang deras mengalir. Pada sebelum tu kita tahu pada dasarnya kuda tu bergerak dengan perlahan, berjalan dengan perlahan. Tapi bila kuda itu ditunggang oleh Rasulullah, kuda itu berlari dengan pantas dan kencang. Dan hadis ini memberitahu tentang keberanian Rasulullah untuk pergi ke perang walaupun seorang-seorang. Walaupun tak ada sokongan kat belakang dia, walaupun sokongan dia jauh, penduduk Madinah tu jauh, tapi Rasulullah cekal dan berani untuk pergi untuk berlawan dengan musuh. Pada hadis yang kedua, iaitu kerendahan hatinya, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berlebihan ataupun memujiku seperti yang dilakukan oleh orang Nasrani, iaitu Kristian, terhadap Ibnu Maryam Nabi Isa AS. Sebaliknya saya hanyalah hamba-Nya, maka kamu sebutlah kepadaku hamba Allah dan Rasul-Nya. Perkara yang dilakukan oleh Ibnu Maryam Nabi Isa AS itu adalah mereka mengatakan bahawa Nabi Isa adalah anak Allah. Sekian daripada saya serahkan kepada saudara Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hakim Imam bin Jasni, nombor matrik saya 068892. Baik, seterusnya kita akan pergi pada slide yang seterusnya, yang ini tidak mencela, makan dan memuji. Baik, daripada pembentang sebelum ini kita dapat tahu bagaimana akhlak Nabi, bagaimana pribadi Nabi yang begitu unggul, bahkan dalam semua aspek sekalipun, termasuklah dalam adab makan. Baik, pada hadis pertama dapat kita lihat bahawa daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Jika beliau tidak menyukai terhadap suatu makanan, beliau tidak akan makannya. Dan jika beliau menyukai suatu makanan, beliau akan makannya. Dan jika beliau tidak menyukai suatu makanan, beliau akan meninggalkannya. Yang ini tidak mencela. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin,
menyebutkan bahawa hadis ini menjelaskan bahawa mencela makanan termasuk dalam sifat sombong terhadap seseorang, yakni kerana dia merupakan penghinaan terhadap setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita tahu bahawa makanan ini merupakan nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Dengan makan kita dapat kudrat untuk kita melaksanakan ibadah, untuk kita berjalan, lakukan aktiviti keseharian kita. Baik, meskipun begitu, Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, mencela makanan berbeza dengan mengkritik makanan. Kalau kita tengok contohnya macam contoh, kita boleh ambil contoh sedang biasa hari-hari lain kita makan okey je, tapi satu hari tu makanan yang kawan kita masak ataupun ibu bapa kita masak ada masin sikit, jadi mungkin kita boleh pergi kritikkan, mungkin boleh kata agak masin sikit makanan hari ni. Jadi kita boleh bezakan, dan cara penyampaian tu juga ada adab dia yang tersendiri. Bahkan dalam hadis yang kedua pula daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahawa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya tentang hidangan lauk kepada keluarga baginda. Lalu mereka menjawab, keluarga Jabir bin Abdullah ni tidak ada apa-apa melainkan khol. Khol yang dimaksudkan di sini adalah cuka. Jadi Jabir bin Abdullah ni tidak ada apa-apa melainkan cuka sahaja. Maka baginda pun mintanya. Lalu baginda mengatakan sebaik-baik hidangan adalah khol, yang ni cuka. Jadi kita dapat tengok bahawa bagaimana perilaku pekerti Rasulullah SAW, di mana baginda memuji makanan itu walaupun makanan itu makanan biasa saja, cuka saja. Jadi dari sini kita dapat melihat bagaimana akhlak baginda Rasulullah SAW yang diutus. Bahkan baginda memang diutus untuk menyempurnakan akhlak kita sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Jadi itu saja daripada saya. Thank you. Ada apa-apa soalan? Silakan. Tanya ni je. Tanya kan tadi sebaik-baik apa? Sebaik-baik lauk ada cuka. So kiranya cuka tu makanan sunnah jugalah kan? Ke macam mana? Tanya Naim. Makanan sunnah ni ialah makanan yang apa? Yang dimakan oleh Nabi dan apa diikutilah oleh orang sahabat-sahabat. Apa yang dimakan oleh Nabi itu kebanyakannya semua makanan yang berkhasiat, bermanfaat. Contohnya apa? Nabi suka makan apa? Minum cuka kan. Cuka tu dia ada khasiat dia sendiri. Saya tak ingat ada vitamin apa, tapi memang bagus untuk badan. Jadi cuka pun boleh dikategorikan sebagai makanan sunnah. Okay. Soalan lagi satu. Soalan lagi. Kau tak nak tanya? Kau tak ada soalan ke? Okay, silakan. Soalan saya berbunyi begini. Macam mana kita apa dia? Allah sunnah apa yang kita boleh buat? Sunnah apa yang kita boleh buat untuk harian kita yang mudah? Macam tu.
Apa tadi satu? Apa ni? Sunnah yang boleh diamalkan untuk harian yang mudah. Okey, macam-macam sunnah boleh diamalkan. Okey. Bahkan dalam satu kitab di mana karangan Imam Az-Zahabi menerangkan bagaimana sunnah yang dilakukan oleh Nabi daripada awal tidur sampai daripada awal bangun tidur sampai baginda tidur. Dikarangkan satu kitab khusus yang memang menceritakan perbahasan mengenai sunnah-sunnah. Banyak sunnah boleh diamalkan. Antara sunnah yang boleh diamalkan seperti Antaranya seperti bersiwak. Kan ada hadis Rasulullah SAW yang apa, sekiranya tak digerakkan untuk umatku, nescaya aku akan menyuruh aku untuk bersiwak setiap kali Kalau tak masuk. ada tersiwak boleh gigi. Pakai kayu akak kayu. Yelah. ataupun kalau nak mudah lagi sunnah simple senyum. Mudah mudah. Senyum je selalu. Jangan mengik muka, jangan masam muka. Bahkan dengan banyakkan senyum ni kita boleh mengeratkan silaturahim. Betul betul. Tak jawab. Kesimpulannya sunnah yang kita boleh buat senyum. Antaranya. Boleh. Okey, terima kasih Razif. Itu saja dari kami. Sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.